Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ana Marlini binti Kifli dengan nombor matriks BA23110479. Kumpulan saya akan membentangkan soalan tutorial 4 yaitu terangkan proses lengkap berkaitan pembinaan pangkalan data pekerja atas talian yang lengkap menggunakan aplikasi yang menepati senarai keperluan teknikal dan keorganisasian spesifik. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Aplikasi yang dipilih untuk menerangkan proses lengkap berkaitan pembinaan pangkalan data pekerja atas talian yang lengkap adalah SQL HRMS. SQL Human Resource Management System, yaitu SQL HRMS, ialah aplikasi pengurusan sumber manusia berasaskan web yang dibangunkan oleh SQL Account di Malaysia dan digunakan secara meluas oleh organisasi di Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mengurus pangkalan data pekerja secara atas talian dan bersepadu merangkumi maklumat peribadi, jawatan, jabatan, gaji dan cuti dalam satu sistem yang tersusun. SQL HRMS juga merupakan sebahagian daripada Human Resource Information System iaitu HRIS yang membantu meningkatkan kecekapan pengurusan HR melalui automasi dan ketepatan data. Dari sudut teknikal, sistem ini menggunakan pangkalan data relasional dan menyediakan kawalan akses berperingkat bagi menjamin keselamatan data. Dalam konteks Malaysia, SQL HRMS turut menyokong pematuhan kepada Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 PDPA melalui ciri keselamatan dan kawalan privasi, menjadikannya aplikasi yang sesuai bagi pembinaan pangkalan data pekerja atas talian yang lengkap dan selamat. Dalam era pendigitalan dan revolusi industri 4.0, organisasi semakin bergantung kepada sistem maklumat bagi meningkatkan kecekapan pengurusan sumber manusia. Salah satu sistem yang penting ialah pangkalan data pekerja atas talian yang berfungsi sebagai repositori berpusat bagi maklumat tenaga kerja. Sistem ini bukan sahaja menyokong operasi harian Jabatan Sumber Manusia, malah menjadi alat yang strategik dalam perancangan tenaga kerja, pematuhan undang-undang, dan juga pembuatan keputusan pengurusan. Oleh itu, terdapat 6 analisis keperluan organisasi. Dalam keperluan strategik organisasi terdapat 2 aspek, yaitu objektif yang jelas dan sejajar dengan strategi organisasi dan juga skop petunjuk prestasi utama dalam kurungan KPI dan metrik. Seterusnya adalah keperluan fungsi sistem. Dalam keperluan fungsi sistem terdapat 5 aspek, yaitu pengurusan rekod pekerja, kawalan akses dan pengurusan peranan, log audit dan jejak aktiviti, integrasi sistem, laporan dan analisis. Selain itu, keperluan teknikal dan infrastruktur. Dalam keperluan teknikal dan infrastruktur, terdapat 4 aspek yang akan dibincangkan, yaitu pilihan dihostkan, awan atau on-premise. Yang kedua, scalability dan keboleh kepercayaan. Yang ketiga, reka bentuk pangkalan data. Dan yang keempat, sandaran dan pemulihan data. Seterusnya adalah keselamatan dan pematuhan undang-undang. Dalam keselamatan dan pematuhan undang-undang terdapat 4 aspek, yaitu pematuhan Akta Perlindungan Pribadi 2010 PDPA. Yang kedua, sandaran keselamatan maklumat ISO/IEC 27001. Yang ketiga adalah penyulitan dan keselamatan transit. Dan yang keempat adalah pengurusan identiti dan akses. Di samping itu, keperluan operasi dan organisasi. Organisasi perlu mewujudkan tadbir urus data yang jelas melalui polisi dan prosedur dalaman. Selain itu, latihan kepada pengguna sistem serta pengurusan perubahan yang berkesan perlu dilaksanakan bagi memastikan penerimaan dan penggunaan sistem secara menyeluruh.
Sokongan IT dan perjanjian tahap perkhidmatan dalam kurungan SLA dengan pembekal sistem juga penting bagi menjamin kelangsungan operasi. Yang akhir sekali, risiko utama dan kawalan pengurusan risiko. Antara risiko utama termasuk kebocoran data, ketidakpatuhan PDPA, dan gangguan operasi. Risiko ini boleh dikurangkan melalui kawalan akses, audit berkala, serta pelan pemulihan bencana yang diuji secara konsisten. Untuk cadangan pelaksanaan sistem pangkalan data pekerja dicadangkan dilakukan secara berfasa bermula dengan analisis keperluan, diikuti dengan reka bentuk dan ujian perintis, pembangunan dan pengujian menyeluruh, migrasi data serta penyelenggaraan berterusan. Pendekatan ini dapat mengurangkan risiko kegagalan sistem dan memastikan kesesuaian dengan keperluan organisasi. Seterusnya, aspek keperluan teknikal. Keperluan teknikal merujuk kepada spesifikasi teknologi yang membolehkan sistem pangkalan data beroperasi secara cekap, selamat, dan stabil. SQL HRMS merupakan sistem atas talian yaitu cloud-based yang menggunakan pangkalan data relasional, membolehkan data disimpan secara berstruktur dan mudah diakses melalui internet. Antara keperluan teknikal utama yang dipenuhi oleh SQL HRMS ialah yang pertama, keboleh capaian 24 jam seminggu melalui player web, yang kedua, sistem sandaran data automatik yaitu backup and recovery, dan yang ketiga, kawalan akses berasaskan peranan yaitu role-based access control. Menurut Stay and Reynolds 2021, ciri-ciri ini penting bagi memastikan kesinambungan operasi HR dan mengurangkan risiko kehilangan data. Assalamualaikum, dan saya pemenang seterusnya Faradila binti Harun dengan nomor metrik BA23110031. Saya akan membentangkan reka bentuk pangkalan data pekerja, di mana reka bentuk ini terdapat 3 jenis, yaitu reka bentuk konseptual dan model hubungan entiti. Yang kedua, normalisasi data dan integriti, dan yang ketiga, reka bentuk keselamatan dan privacy. Untuk reka bentuk konseptual dan model hubungan entiti ataupun ERD ini, yang pertama, pembangunan ERD ataupun Entity Relationship Diagram mengenal pasti entiti utama, yaitu pekerjaan, jabatan, cuti, dan kehadiran. Kunci utama ataupun primary key dalam entity ini ialah penggunaan ID pekerja sebagai identity unik untuk setiap record. Hubungan entity ini pula ialah menetapkan perkaitan seperti satu ke banyak. Contoh, dari satu jabatan ke banyak jabatan, ke mempunyai ramai jabatan yang mempunyai ramai pekerja. Dari satu jabatan ke yang mempunyai ramai pekerja, begitu. Satu jabatan ramai pekerja, begitu dia punya hubungan. Dan yang kedua, untuk normalisasi data dan integriti pula, proses normalisasi ini dia dilaksanakan sehingga tahap normal ketiga, yaitu 3NF. Tujuannya adalah untuk menghapuskan pertindihan data, redundancy, dan mengelakkan ralat kemaskini, anomali. Dan yang kedua, integriti data. Integriti data ni dia digunakan untuk memastikan setiap maklumat seperti nama jabatan hanya disimpan di satu tempat sahaja. Seterusnya, selain daripada itu, dia juga untuk meningkatkan kecekapan storan dan kemudahan penyelenggaraan data dalam SQL HRMS ini. Selain itu, untuk reka bentuk yang ketiga pula, yaitu reka bentuk keselamatan dan privacy. Yang pertama, penyulitan data, yaitu data encryption. Jadi, penyulitan data ni adalah untuk melindungi maklumat sensitif seperti nomor kad pengenalan, nomor account bank, yaitu dengan melalui teknik enkripsi.
Yang kedua adalah kawalan akses berasaskan peranan atau RBAC. Apa tujuan kawalan akses berasaskan peranan nih? Jadi dia punya tujuan ini adalah untuk struktur jadwal direka untuk menyokong setiap keizinan nih berbeza. Contoh pentadbiran HR versus pekerja biasa. Maksudnya dia diasingkan lah, untuk yang sistem HR ni lain, sistem pekerja ni lain, tak sama gitu. Jadi dorang boleh akses HR, boleh akses HR, pekerja boleh akses HR. Tak boleh pekerja akses HR punya sistem begitu. Dan yang ketiga pula pematuhan undang-undang. Jadi untuk pematuhan undang-undang ini menepati syarat Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 PDPA bagi menjamin privasi dan keselamatan data pekerja di Malaysia. Itu sahaja untuk reka bentuk pangkalan data bagi pekerja. Seterusnya, untuk pembangunan dan konfigurasi sistem pula terdapat 3 jenis juga, iaitu pembangunan aplikasi berasaskan web, kedua konfigurasi infrastruktur awan dan keselamatan, dan yang ketiga ialah pelaksanaan strategi pengujian ataupun testing. Jadi untuk pembangunan aplikasi berasaskan web ini, yang pertama front-end ataupun antaramuka. Jadi rekaan responsif yang mesra pengguna yang boleh diakses melalui PC, tablet atau telefon pintar. Yang kedua ialah backbend ataupun logic system. Jadi logic system ni dia pembangunan yang fungsi CRUD. Apa CRUD? CRUD tu ialah create, read, update, delete. CRUD. Untuk apa? Bagi pengurusan data pekerja. Seterusnya yang ketiga, isi yang ketiga bagi pembangunan aplikasi berasaskan web ni pula ialah automasi fungsi teras, di mana sistem pengiraan cuti automatik, pemantauan kehadiran masa nyata dan penjanaan laporan KPI secara sistematik. Jadi maksudnya automatik lah. Dia satu sistem untuk pengiraan cuti, untuk pemantauan kehadiran masa nyata dan penjanaan laporan KPI itu dia sistematik yang ditetapkan auto begitu. Jadi untuk konfigurasi infrastruktur awan dan keselamatan pula, yang pertama hosting pelayan. Hosting pelayan ni merupakan penggunaan platform awan. Platform awan, apa platform awan? Cloud, iCloud. Contoh AWS, Azure, macam mana sebut? Azure, atau pelayan tempatan untuk ketersediaan sistem 24 jam per minggu, per 7 hari. Lepas tu, yang kedua ialah keselamatan penghantaran data. Maksudnya konfigurasi sijil SSL/TLS ataupun HTTPS untuk memastikan data yang dihantar melalui internet ni sentiasa disulitkan ataupun encrypted. Dan yang ketiga ialah pengukuhan log masuk. Pengukuhan log masuk ni dia untuk pelaksanaan pengesahan pelbagai faktor MFA untuk menghalang akses tanpa kebenaran. Okey, untuk pelaksanaan strategi pengujian ataupun testing pula, yang pertama ialah ujian fungsional. Ujian fungsional ni dia merupakan satu unit testing dan integration testing bagi memastikan modul seperti cuti, gaji, jabatan dapat beroperasi tanpa ralat. Okey. Yang kedua pula, ujian bukan fungsional. Ujian bukan fungsional ni dia untuk performance testing, di mana ujian beban dan security testing untuk ujian penembusan. Yang ketiga pula ialah ujian penerimaan penggunaan, iaitu UAT. Jadi pengesahan akhir oleh kaki tangan HR dan
pengguna sebenar bagi memastikan sistem memenuhi keperluan praktikal organisasi. Okey, itu sahaja untuk bahagian pembangunan dan konfigurasi sistem. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zuraida binti Pindring dengan nombor matriks BA23110302. Seterusnya saya akan membentangkan tentang keselamatan dan data privasi pekerja. Secara umumnya, aspek ini dibahagikan kepada dua komponen utama, iaitu elemen teknikal dan elemen organisasi serta proses. Pertama, dari segi elemen teknikal, aspek yang paling penting dan asas ialah pengekodan dan penyulitan data. Penyulitan data digunakan untuk melindungi data pekerja sama ada ketika data dihantar melalui internet ataupun ketika data disimpan dalam sistem. Langkah ini penting untuk memastikan maklumat sensitif seperti nombor kad pengenalan, maklumat bank dan rekod pribadi yang tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berkenaan. Selain itu, kawalan akses dan pengesahan pengguna turut memainkan peranan penting di mana hanya pengguna yang mempunyai kebenaran tertentu sahaja dibenarkan untuk mengakses data mengikut peranan mereka dalam organisasi. Dari sini dapat membantu mengurangkan risiko penyalahgunaan data dalaman. Dari sudut keselamatan aplikasi web pula, sistem perlu dibangunkan menggunakan amalan pembangunan selamat bagi mengelakkan serangan cyber seperti suntikan kod dan pencerobohan sistem. Elemen teknikal juga merangkumi pencatatan, log dan pemantauan di mana setiap aktiviti akses direkodkan untuk tujuan pengesahan dan audit keselamatan. Akhir sekali, salinan sandaran dan pemulihan bencana perlu disediakan untuk memastikan data pekerja dapat dipulihkan sekiranya berlaku sebarang kegagalan sistem atau serangan cyber. Seterusnya, dari aspek elemen organisasi dan proses keselamatan data, ianya tidak bergantung kepada teknologi semata-mata, tetapi juga kepada tadbir urus dan polisi organisasi. Organisasi perlu mempunyai polisi keselamatan maklumat dan polisi privasi data yang jelas bagi mengawal cara data pekerja dikumpul, disimpan dan digunakan. Selain itu, penilaian impak privasi perlu dilakukan bagi menilai risiko terhadap data pekerja serta memastikan pematuhan kepada undang-undang, khususnya Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 di Malaysia. Latihan dan kesedaran kepada pekerja juga sangat penting kerana kesilapan manusia sering menjadi punca kepada kebocoran data, contohnya melalui email penipuan. Sehubungan dengan itu, pengurusan pihak ketiga seperti pembekal sistem atau perkhidmatan awam perlu dikawal melalui kontrak dan perjanjian yang jelas bagi memastikan data pekerja sentiasa dilindungi. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa keselamatan dan privasi data pekerja hanya dapat dicapai melalui gabungan kawalan teknikal yang kukuh serta pengurusan organisasi yang sistematik dan disiplin. Seterusnya adalah cara pengujian sistem. Pengujian sistem merupakan satu fasa yang kritikal dalam kitaran pembangunan sistem maklumat, khususnya bagi sistem pangkalan data pekerja atas talian. Tujuan utama pengujian sistem adalah untuk memastikan sistem yang dibangunkan berfungsi mengikut keperluan yang telah ditetapkan, bebas daripada ralat yang serius serta selamat digunakan oleh organisasi. Menurut garis panduan pengujian sistem oleh Jabatan Digital Negara (JDN), pengujian sistem membantu menjamin kualiti, keselamatan dan kepercayaan sistem sebelum ia dilaksanakan sepenuhnya dalam persekitaran sebenar. Secara umumnya, pengujian sistem dijalankan untuk memastikan semua fungsi sistem beroperasi seperti yang dirancang. Proses ini membolehkan ralat dikenal pasti dan diperbetulkan sebelum sistem digunakan secara menyeluruh oleh pengguna. Selain itu,
pengujian sistem juga bertujuan menjamin tahap kualiti, keselamatan, dan kestabilan sistem agar tidak menjejaskan operasi organisasi. Tanpa pengujian sistem yang sistematik, organisasi berisiko berhadapan dengan kegagalan sistem, kehilangan data, dan ketidakpuasan pengguna. Terdapat beberapa jenis untuk pengujian sistem. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing merupakan pengujian pada peringkat awal yang memberi tumpuan kepada modul atau fungsi kecil dalam sistem. Contohnya fungsi log masuk pengguna, penyimpanan data pekerja, dan kemaskini rekod diuji secara individu bagi memastikan setiap modul berfungsi dengan betul. Pengujian ini biasanya dilaksanakan oleh pembangun sistem dan bertujuan mengesan ralat pada peringkat awal pembangunan. Yang kedua adalah integration testing. Selepas unit testing, integration testing dijalankan untuk menguji interaksi antara modul yang telah digabungkan. Dalam konteks sistem pangkalan data pekerja, pengujian ini melibatkan integrasi antara modul HR, pangkalan data, dan modul laporan. Tujuannya adalah untuk memastikan data dapat dipindahkan dan diproses dengan betul antara modul tanpa berlaku kehilangan atau ketepatan maklumat. Yang ketiga adalah sistem testing. Sistem testing ialah pengujian menyeluruh terhadap keseluruhan sistem selepas semua modul digabungkan. Ujian ini dilaksanakan dalam persekitaran yang hampir sama dengan sistem sebenar bagi menilai prestasi sistem secara end-to-end. Menurut garis panduan penilaian sistem aplikasi Kerajaan Negeri Sabah, sistem testing penting bagi memastikan sistem memenuhi keperluan fungsional dan bukan fungsional sebelum diluluskan untuk penggunaan sebenar. Seterusnya adalah ujian fungsional. Ujian fungsional memberi tumpuan kepada pengesahan fungsi utama sistem. Antara fungsi yang diuji termasuklah log masuk pengguna, pendaftaran pekerja, kawalan akses menurut peranan seperti pentadbir, HR, dan pekerja, serta penjanaan laporan. Melalui ujian ini, organisasi dapat memastikan output sistem adalah tepat, konsisten, dan selaras dengan keperluan pengguna. Keberkesanan ujian fungsional membantu meningkatkan kebolehpercayaan sistem dalam operasi harian. Ujian bukan fungsional terdapat 3 aspek di dalamnya, yaitu performance testing. Performance testing dijalankan untuk menilai kelajuan dan kestabilan sistem, terutamanya apabila digunakan oleh ramai pengguna secara serentak. Ujian ini seperti load testing dan stress testing digunakan untuk menilai keupayaan sistem menangani beban puncak. Ujian ini penting bagi sistem atas talian untuk mengelakkan gangguan perkhidmatan semasa operasi sebenar. Yang kedua adalah security testing. Security testing bertujuan menilai tahap keselamatan sistem dan mengenal pasti kelemahan yang boleh dieksploitasi. Antara ancaman yang diuji termasuk akses tanpa kebenaran dan serangan seperti SQL injection. Pengujian keselamatan amat penting bagi melindungi data pribadi pekerja dan memastikan sistem mematuhi piawaian keselamatan maklumat. Yang ketiga adalah usability and compatibility testing. Usability and compatibility testing menilai tahap kemudahan penggunaan sistem serta kesesuaiannya pada pelbagai peranti dan pelayar web. Sistem yang mesra pengguna akan meningkatkan penerimaan pengguna dan mengurangkan keperluan latihan intensif. Ujian ini juga memastikan sistem dapat diakses dengan lancar tanpa mengira platform yang digunakan.
Seterusnya saya akan membentangkan tentang pelaksanaan dan latihan pengguna. Pelaksanaan ini melibatkan peralihan dari fasa pembangunan ke operasi sebenar. Memastikan sistem atas talian ni boleh diakses melalui web ataupun aplikasi tanpa gangguan lah. So dia ada 4 poin. Yang pertama ialah persediaan awal, migrasi data lama, contohnya dari Excel ataupun sistem legasi ke pangkalan data SQL menggunakan tools seperti SQL Server, import ataupun export, konfigurasi server, cloud, AWS atau Azure untuk akses atas talian dengan firewall dan SSL untuk keselamatan. Integrasikan model HRMIS seperti aplikasi mobile untuk clock in dan clock out tuntutan. Yang kedua ialah integrasi dan patuhan, iaitu sambungkan dengan sistem luaran seperti bank untuk direct deposit dan LHDN untuk e-filing, iaitu borang E dan borang EA lah. Pastikan sistem mengendalikan perubahan undang-undang, contohnya seperti kenaikan kadar EPF melalui update konfigurasi lah. So yang poin ketiga ialah pelaksanaan berfasa. Pelaksanaan berfasa ni ialah pelaksanaan dia untuk mulakan dengan pilot test pada jabatan yang kecil terdahulu, contohnya mengandungi 10 hingga 50 orang pekerja sahaja. Untuk proses payroll pertama, kemudian roll out penuh dengan cut over date seperti awal bulan ataupun payroll lah. Gunakan parallel run dan jalankan sistem lama dan baru secara serentak selama 1 hingga 2 bulan untuk diverifikasi. Yang keempat adalah risiko dan mitigasi. Kita perlu backup data harian untuk elak kehilangan data lah, dan kita boleh buat uji disaster recovery. Kos pelaksanaan dia tu dianggarkan sekitar RM5,000 hingga RM50,000 lah, bergantung kepada saiz organisasi, termasuk lesen SQL payroll yang bermula daripada RM1,000 per tahun. Pada bahagian latihan pula, latihan ni penting untuk memastikan pengguna seperti HR, majikan, pekerja boleh menggunakan sistem dengan berkesan dan mengurangkan ralat seperti penyeraan payroll yang salah lah. So yang pertama kita boleh buat jenis latihan, iaitu sesi hands on 2 hingga 4 jam lah, dengan menggunakan training video SQL payroll. Contohnya video 2 jam di YouTube yang meliputi setup, processing dan reporting lah. Untuk pekerja, latihan aplikasi mobile iaitu clock in dan apply cuti melalui webinar ataupun aplikasi tutorial built-in. So plan latihan dia, kita akan ada 2 tahap, iaitu tahap 1 barisan admin dan juga HR. Latihan ini mendalam pada skema SQL, pengiraan automatik dan laporan patuhan. Gunakan simulasi payroll bulanan. Untuk tahap kedua, iaitu pekerja, harus dilakukan sesi ringkas selama 1 jam pada aplikasi Hermes untuk view pay slips dan submit claims, dan gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yang seterusnya modul ni kita sertakan modul iaitu role based access, iaitu RBAC, dan HR boleh edit data pekerja dan pekerja hanya boleh view sajalah. So yang last sekali ialah penilaian, iaitu quiz pasca latihan dan support hotline selama 1 bulan, dan kos tu adalah percuma jika menggunakan video dalaman ataupun perlu bayaran, iaitu RM500 per sesi jika outsource ke vendor seperti Wisoft Solution. So di slide seterusnya iaitu penyelenggaraan dan penambahbaikan. Penyelenggaraan ni memastikan sistem itu stabil manakala penambahbaikan berdasarkan maklum balas, iaitu feedback, untuk dievolusikan. So dia ada 3, iaitu yang pertama ialah penyelenggaraan harian ataupun bulanan. Kita perlu backup automatik pangkalan data menggunakan SQL Server, agent ataupun jobs lah, monitor, dan kita perlu monitor prestasi dengan queries untuk elak bottleneck, iaitu contohnya ialah indeks pada employee ID.
dan update software untuk patch keselamatan dan perubahan statutory. Contohnya kadar EIS baru, kos tahunan anggaran dia adalah 2,000 untuk maintenance kontrak dengan vendor SQL payroll. Seterusnya penyelenggaraan tahunan, iaitu kita perlu buat audit yang dikenali sebagai audit patuhan. Contohnya kita perlu semak pengiraan EPF dengan jadual KWSP yang terkini dan handle downtime dengan SLA 99.9% uptime untuk cloud version. So penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah kumpul feedback melalui survey yang dibuat dalam aplikasi. Contohnya, adakah pengiraan payroll itu tepat, dan tambah ciri baru seperti AI untuk ramalan turnover atau integrasi dengan biometrik iaitu biometric attendance. Fasa iteratif lakukan fasa iteratif selama setiap 6 bulan. Review dan update skema. Contohnya tambah field untuk work from home status, dan gunakan agile methodology untuk menambahbaikkan menjadi lebih pantas, memastikan sistem kekal memenuhi keperluan organisasi seperti scalability untuk pertumbuhan pekerja. Kesimpulannya, pembangunan sistem ini dilaksanakan secara menyeluruh bermula daripada analisis keperluan organisasi sehingga ke peringkat penyelenggaraan dan penambahbaikan. Pendekatan ini memastikan sistem yang dibangunkan benar-benar memenuhi keperluan organisasi. Keperluan teknikal, reka bentuk pangkalan data, serta pembangunan sistem memastikan operasi sistem berjalan dengan cekap dan stabil. Manakala aspek keselamatan dan privasi data diberi penekanan bagi melindungi maklumat sensitif pekerja dan memastikan pematuhan kepada polisi serta undang-undang. Dan akhir sekali, pengujian sistem, pelaksanaan dan latihan pengguna membantu meningkatkan keberkesanan penggunaan sistem, manakala penyelenggaraan berterusan adalah untuk memastikan sistem kekal relevan dan berfungsi dengan baik dalam jangka yang panjang. Terima kasih.